Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Suhu politik tanah air sejak PRU ke-14 lalu sering tidak menentu dan kemuncaknya pada penghujung Februari awal tahun ini. Apa yang dikenali sebagai langkah Sheraton menggegarkan negara dan berakhir seketika dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin mengangkat sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri ke-8 pada 1 Mac lalu. Dan ketika itu juga rakyat sangat bimbang kerana kes COVID-19 terus mencanak naik di sana-sini. Dan dalam situasi politik ketika itu, kerajaan baharu di Putrajaya mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Alhamdulillah, semuanya nampak cantik. Dan 3 bulan pertama ketika pelaksanaan PKP, rakyat yang terjejas juga mula menerima bantuan daripada kerajaan melalui pelbagai inisiatif seperti Penjana dan Kita Prihatin. Ahli politik pula seperti memahami kegusaran rakyat dan mereka dilihat bersama-sama kerajaan dalam meredakan kebimbangan penularan COVID-19. 2 pilihan raya kecil selepas bertukar kerajaan iaitu PRK Don Cini di Pahang dan PRK Don Slim di Perak. Semua parti memberi laluan kepada parti penyandang iaitu Barisan Nasional untuk bertanding. Ini membuktikan kesepakatan ahli politik ketika itu. Sehinggalah apabila Don Sabah dibubarkan, dan terbaru, krisis politik di Perak yang menyaksikan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu disingkirkan sebagai Menteri Besar melalui usul undi percaya yang dibawa oleh Adun UMNO sendiri tetapi tidak disokong oleh mereka. Mula timbul persoalan apa sudah jadi dengan politik tanah air. Dan petang ini soal rakyat akan membincangkan impak gelombang politik di Perak itu. Dan kita akan mengupas isu ini bersama dengan 2 ahli panel. Di studio ketika ini bersama dengan saya adalah Dr. Muhammad Taufik Yaakob, iaitu seorang penganalisis politik dari Universiti Malaya, dan seorang lagi Profesor Datuk Dr. Ismail Sualman. Beliau akan bersama dengan kita secara dalam talian. Baiklah, kita terus sahaja ke soalan yang pertama untuk Dr. Muhammad Taufik. Jadi, Dok, kami selalu negeri Perak mendapat Menteri Besar yang baharu. Namun perhatian rakyat dan juga kita semua tertumpu kepada titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah yang menyifatkan pertukaran Menteri Besar sebanyak 3 kali selepas PRU ke-14 tidak sampai pun satu penggal sebagai cerminan kepada kegagalan dan bukannya kejayaan pimpinan politik di Perak. Jadi apa komen, Dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada hos kita. Saya melihat titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak pada beberapa hari yang lalu merupakan satu titah yang cukup keras kepada semua pimpinan politik supaya melihat kebajikan rakyat itu perlu diutamakan, bagaimana rakyat itu perlu diketengahkan sebagai prioriti paling utama ketika kita berhadapan dengan satu gelombang, bukan sahaja gelombang politik, tetapi kita berlangsung juga gelombang ekonomi, gelombang kesihatan yang kali pertama berlaku dalam sejarah negara. Bagi saya, pimpinan politik khususnya di Perak perlu menilai apa yang dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia itu sebagai satu titah yang cukup paling berkesan kepada pimpinan negeri supaya berhati-hati dalam mengambil apa tindakan yang akan dilakukan. Ini penting kerana apa? Kita tidak mahu dilihat sebagai sebuah negeri yang bertukar-tukar kerajaan, bertukar-tukar menteri besar dalam tempoh yang cukup singkat. Ini sungguh memalukan dalam sistem pentadbiran dan politik negara kita yang sepatutnya kita raikan demokrasi itu bukan sepanjang masa, tetapi kita kena raikan pemilihan menteri besar itu merupakan seorang yang terbaik dalam kalangan adun-adun. Dan bagi saya menilai apa yang berlaku di Perak itu sebagai satu pengajaran yang besar. Bukan saja kepada penduduk Perak dan pimpinan politik di Perak, tetapi pada waktu yang sama negeri-negeri yang berada dalam imbangan ataupun kedudukan politik yang cukup tidak stabil, termasuk di peringkat persekutuan. Maka saya yakin keprihatinan Duli Yang Maha Mulia melalui titah baginda itu bukan sahaja untuk memelihara negeri Perak daripada tercetus kemelut, tetapi sebenarnya untuk melihat bagaimana rakyat itu dipastikan kedudukan mereka yang agak harmoni, selesa. Rakyat telah hilang punca pendapatan, rakyat telah hilang bagaimana kebergantungan mereka itu ketika mereka dalam keadaan selesa sebelum wabak COVID-19. Maka titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak itu perlu dihayati dengan lebih berkesan, bukan saja oleh rakyat
tetapi juga oleh pemimpin-pemimpin politik negeri. Kita tidak mahu lihat selepas ini ada lagi seorang menteri besar yang muncul di negeri Perak disebabkan oleh kepentingan politik, ya, disebabkan oleh matlamat untuk mencapai kuasa dalam kerajaan. Ya, betul. Setiap ahli Dewan Undangan Negeri atau ahli parlimen itu mereka mengimpikan jawatan yang tertinggi dalam kerajaan. Tetapi kan rakyat berada dalam keadaan susah. Kenapa kita perlu lagi untuk memperjudikan nasib rakyat sehingga rakyat itu tertanya-tanya bagaimana kehidupan mereka, bagaimana nasib mereka selepas ini. Betul, kerajaan membantu. Tetapi kita lihat sebelum bentang belanjawan di negeri Perak itu telah berlangsung undi percaya dan akhirnya menjatuhkan kerajaan. Ini sebenarnya yang perlu dipertimbangkan oleh pimpinan politik. Bukan politik perut mereka semata-mata, tetapi juga bagaimana masa depan rakyat negeri Perak itu. Okey, Doktor. Ialah kita membicarakan tadi tentang titah Tuanku Sultan, dan apa kata kita lihat kita sedut kembali dengar balik Sultan titah Tuanku yang bukan sahaja secara sinisnya memberi nasihat tetapi juga menzahirkan rasa duka cita baginda terhadap apa yang berlaku di Perak. Sifat sebenar insan akan terserlah ketika seseorang itu mendapat jawatan dan kuasa. Betapa kata tidak lagi dikota atau kata akan bertukar nada, berlainan irama, bersedia mengatakan yang hitam itu putih dan yang putih itu hitam. Sejak berlangsungnya pilihan raya umum ke-14, sudah 3 kali istiadat pelantikan menteri besar dilakukan. Perkara yang mencatatkan sejarah baru yang tidak pernah berlaku dalam sesuatu penggal Dewan Negeri sebelum ini. Tetapi perkara ini bukanlah sejarah yang mahu dibanggakan. Perkara yang berlaku akan tercatat dalam sejarah sebagai cerminan kegagalan dan bukannya kejayaan. Okey, Dok. Jika kita imbas kembali titah Tuanku Sultan Nazrin sebentar tadi, kita dapat dengar betapa Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak itu menzahirkan rasa duka cita. Kalau boleh saya quote, sifat sebenar insan terserlah bila dapat kuasa, kata tidak dikota. Rasa-rasanya, Dr. Taufik, siapa yang dirujuk dengan titah Tuanku ini? Saya bingung dengan keadaan politik negara, khususnya di Perak itu. Ya, ahli-ahli politik, pemimpin itu betul mereka mengejarkan kuasa dalam politik. Dan sudah pasti maksud yang disampaikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak itu ditujukan kepada ahli-ahli politik, khususnya adun-adun di Dewan Undangan Negeri. Semua. Ya, itu pasti semua. Kerana ini melibatkan bagaimana menerajui kerajaan, bagaimana untuk kita mentadbir sebuah negeri dalam keadaan pandemik itu. Ya, kalau Tuanku sendiri merasai denyut nadi rakyat, ya, bagaimana pemimpin yang dikonotasikan sebagai wakil rakyat itu tidak mampu untuk merasai denyut nadi rakyat. Ya, ini pasti. Ya, ucapan itu kepada seluruh pimpinan politik berbeza parti pun, tetapi yang paling penting, ya, bagaimana ucapan dan titah Duli Yang Maha Mulia itu difahami agar bukan sahaja mendengar titah tetapi dapat melaksanakan titah tersebut. Kita khawatir kalau titah itu sekadar didengari tapi tidak dilaksanakan dan akhirnya berlaku seperti di parlimen itu. Kita lihat, ya, Si Paduka Baginda bertitah menasihat ahli-ahli parlimen supaya menyokong belanjawan. Tetapi kita lihat di sana masih ada lagi ahli parlimen yang menolak secara terbuka. Apakah itu maksud yang nak disampaikan? Ataupun ini merupakan satu agenda politik untuk meletakkan suatu imej itu berada dalam keadaan teruk. Jadi kita tak suka keadaan demikian. Doktor, agenda politik. Adakah kita boleh simpulkan apa yang berlaku di Perak itu bermotifkan politik? Sebab
tiba-tiba kita kedengaran UMNO mahu menjalinkan kerjasama politik dengan Pakatan Harapan yang dinaungi oleh DAP, PKR dan Amanah. Sedangkan mereka jika gabungan UMNO dan juga Perikatan Nasional antara Bersatu dan PAS itu sudah cukup untuk membentuk kerajaan negeri. Tetapi atas kemelut yang berlaku ini kedengaran kerjasama politik itu. Sedangkan UMNO sebelum ini begitu kuat lantang dengan ketetapan bahawa no DAP, no Anwar. Jadi bila kemelut ini berlaku dan juga kenyataan-kenyataan ahli politik itu dalam untuk menjustifikasikan tindakan mereka, sekali lagi mengaitkan ini semua demi rakyat. Jadi apa pandangan Doktor? Saya, Saudara Halim, saya melihat mustahil untuk kerjasama antara UMNO dan DAP. Akan berlaku kiamat politik jika kerjasama ini betul-betul wujud. Kerana kita lihat perjuangan UMNO dan DAP itu berbeza semenjak daripada awal penubuhan, kemudian bergelut dalam politik negara dan akhirnya kita lihat walaupun PAS itu dilihat sebagai rival kepada UMNO sebelum ini, tapi ada persamaan-persamaan yang boleh menyatukan kedua-dua parti. Tetapi kalau kita lihat UMNO dan DAP itu sungguh berbeza, macam langit dan bumi. Jadi macam mana kalau kita nak wujud satu kerjasama yang seolah-olah boleh menghancurkan kedua-dua parti, sedangkan dalam UMNO itu sendiri menentang kerjasama, maka saya lihat kepimpinan parti itu perlu menilai semula bagaimana merasai denyut nadi penyokong-penyokong mereka, ahli-ahli mereka. Betul, setiap parti ada presidennya, setiap parti ada biro politiknya. Tetapi perlu menilai bagaimana penerimaan penyokong-penyokong di peringkat bawahan, bagaimana penerimaan pengundi-pengundi. Kerana kita gusar dan khawatir kalau satu tindakan itu dilakukan dan akhirnya merosakkan parti dan akhirnya meruntuhkan kerajaan, bagaimana lagi kita nak bawa kerajaan ini? Ke arah mana lagi kita nak bawa kerajaan, kestabilan politik itu? Tapi Dok, ialah yang menyatakan tentang jajaran baharu politik ini adalah Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sendiri yang tidak menolak kemungkinan kerjasama itu mungkin boleh berlaku. Sebelum inilah, sebelum pelantikan Datuk Sarani sebagai Menteri Besar yang ke-14 ini. Jadi, ialah jika apa yang dihujahkan oleh Dok itu demi parti ahli dan juga rakyat, jadi adakah ini memang tindakan usul undi percaya yang akhirnya gagal, Datuk Seri Faizal Azumu disingkirkan? Ini motif politik? Kita kena lihat sebenarnya ada dua ciri pemimpin, iaitu pemimpin yang smart dan licik dalam aktiviti politik. Di Malaysia ni tak ramai. Dan ciri yang kedua, dia smart tapi dia tak licik dalam berpolitik. Akhirnya apabila tidak licik berpolitik, itulah yang berlaku di Perak. Seorang menteri besar yang daripada Pakatan Harapan sebelumnya kemudian melompat kepada Perikatan Nasional. Jadi kejujuran itu tidak muncul. Kepercayaan tidak ada dalam kalangan adu-adu UMNO. Dan ini bukan sahaja di peringkat negeri, dibawa juga ke peringkat persekutuan. Kita lihat berapa ramai pemimpin UMNO yang merupakan ahli parlimen kemudian melompat dan menyeberang ke Bersatu. Dan ini menimbulkan krisis kepercayaan bagaimana mereka nak berunding dengan sebuah parti yang boleh jadikan sahabat khususnya menjelang PRU15. Dan saya yakin, saya melihat kepimpinan UMNO itu sendiri berada dalam keadaan yang tidak menentu hala tuju. Kadang-kala putusan pagi itu lain, petang itu lain. Jadi bagaimana parti nak bergerak dengan begitu solid kalau keadaan pemimpin itu demikian? Maka saya yakin UMNO ini perlu rebranding, perlu ada kekuatan, perlu ada prinsip yang cukup kuat untuk berhadapan dengan parti-parti politik lain. Betul, UMNO itu dominan di Perak. UMNO sepatutnya diberikan tempat sebagai Menteri Besar. Di peringkat persekutuan. UMNO itu mempunyai kerusi ahli parlimen yang paling banyak. Tetapi peringkat awalnya, kita lihat UMNO bertolak ansur. UMNO menerima apa saja keputusan Perikatan Nasional sehingga menyebabkan berlaku pertukaran kerajaan. Tetapi kita pasti dalam politik itu memerlukan satu pemikiran, memerlukan satu pertimbangan yang logik dan rasional. Takkan selamanya UMNO itu nak diketepikan. UMNO itu perlu diketengahkan. Kita lihat dalam kerajaan, mana jawatan timbalan Perdana Menteri? Menteri-menteri kanan berapa ramai daripada Bersatu. Di Perak itu esko-eskonya UMNO. Tetapi Menteri Besar itu daripada Bersatu. Mesti ada yang merasa hati itu normal dalam keadaan masyarakat. Okey, Doktor, kita hendak berhenti rehat seketika dengan soalan-soalan yang lebih panas. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Suara Rakyat.
Kembali dalam Soal Rakyat dengan topik hari ini, kita membincangkan impak gelombang politik di Perak. Baiklah, kita mahu ke soalan yang seterusnya. Kali ini kita mahu menyoal Profesor Datuk Dr. Ismail Sualman yang merupakan penganalisis politik dari Universiti Teknologi Mara UiTM. Beliau bersama dengan kita secara dalam talian. Jadi, Prof, sebelum kita berhenti berehat tadi, Dr. Muhammad Taufik ada menyebut mengenai mengapa berkemungkinan UMNO bertindak sedemikian di Perak kerana UMNO itu mungkin tidak diberi layanan yang sepatutnya. Baiklah, jadi untuk berlaku adil kepada UMNO, kisah politik di Sabah juga antara yang boleh didebatkan. UMNO di Sabah merasa dibuli, dikhianati kerana selepas pilihan raya negeri tempoh hari soal jawatan ketua menteri dan sebelum pilihan raya juga banyak berlaku percanggahan antara gabungan Perikatan Nasional di Sabah yang dikenali sebagai Gabungan Rakyat Sabah, termasuk soal pembahagian kerusi. Jadi adakah apa yang berlaku di Perak ketika ini, UMNO sebenarnya mahu menunjukkan mereka adalah penentu kepada hayat Kerajaan Perikatan Nasional, terutamanya di Putrajaya? Prof. Sebenarnya banyak dinamik dalam politik. Ada perubahan-perubahan yang berlaku sekarang ini bukanlah kata orang yang dijangka, dinamika dan politik. Iaitu dalam politik tidak kekal dalam satu-satu teori atau dalam satu-satu konsep. Dan perkembangan polemik politik yang berlaku sekarang ini kebanyakan mempunyai alasan-alasan tertentu dan juga mempunyai kata orang beberapa aspek-aspek yang perlu dipikirkan yang mungkin di luar pemikiran rakyat biasa. Sebabnya dalam hal ini saya ingin nyatakan apa yang berlaku di Sabah itu mungkin diterangka dan dijangkakan begitu, tapi perlu kita ingat bahawa banyak perkara yang perlu diambil kira dalam menentukan satu struktur kerajaan sama ada peringkat negeri ataupun IMA kadang-kadang ada yang dipersetujui tapi tidak disetujui oleh pihak yang lebih agung sebagai contohnya pun pihak negeri dan sebagainya. Jadi itu sebabnya apa saja yang berlaku, yang penting dalam hal ini saya lebih suka mengajak supaya rakyat berfikir bahawa yang paling penting ialah untuk apa saja keputusan yang dibuat perlu mengambil kira dari aspek kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat. Yang penting di sini hal ini dalam berpolitik di Malaysia sekarang ini, baik di Sabah ataupun di Perak adalah yang penting perlu ada satu tumbuhnya satu kerajaan yang telah pun diasaskan secara sah. Itu paling penting. Kalau tidak, banyak perkara tidak boleh dilakukan. Dan dalam hal ini, apa yang berlaku di Sabah dan juga berlaku di Perak bagi saya adalah satu entiti yang berbeza. Mempunyai isu berbeza dan mempunyai alasan-alasan yang berbeza. Namun mungkin itu kendak yang telah pun ditentukan oleh komuniti dalam adun masing-masing. Ya, kerana dalam hal ini kita tidak boleh mempunyai sentimen-sentimen tertentu. Kerana di Sabah dia dalam kelompok yang tertentu dia tidak melibatkan orang kerajaan pusat dan kena ingat bahawa kita ada cara pemerintahan separation power, maknanya penentuan dari segi aspek sama ada kerajaan dan sebagainya, governance itu ditentukan oleh pemerintah negeri yang diketuai oleh Sultan ataupun dan Ketua bagi Sabah, Sarawak, Melaka, Pinang. Jadi atau ketua di tempat masing-masing tu, negeri-negeri yang tidak mempunyai sultan Jadi banyak isu yang sebenarnya dan saya tidak ingin menyatakan bahawa apa yang berlaku di Sabah itu menjadi dendam yang tertera di Perak. Kerana mungkin di Perak ada isu-isu yang tersendiri yang tetap menyebabkan maka perlunya ada perubahan dari segi pentadbiran. Dan dalam juga sama kita ingin nyatakan bahawa akhirnya saya nampak dinamik dalam politik ialah apa mereka boleh bersatu kata kalau kita lihat dari segi apa yang berlaku di Perak awal seolah macam agak mencemaskan ramai yang akan berfikir bahawa UMNO akan bersama dengan DAP yang mungkin itu alergi yang akan berlaku, tetapi dia tidak berlaku. Kerana ukhuwah dalam masyarakat politik Melayu itu iaitu PAS, UMNO dan Bersatu itu dapat bersatu.
kerajaan dan menjadi sebuah kerajaan secara absah di negeri Perak. Itu yang penting saya fikir didapat di situ. Dan tentu saya amat setuju apa yang dititah oleh Duli Yang Mulia Sultan Perak itu, kerana tanpa ada politik yang secara mengutamakan rakyat itu, maka banyak akan muncul parti politik ataupun pemimpin parti politik yang hanya fikir dari segi aspek kuasa. Tidak fikir dari aspek yang lebih besar. Contohnya kalau kita lihat kita sekarang ada dalam keadaan pandemik COVID-19, maka keutamaan adalah untuk kesejahteraan rakyat, untuk kesihatan dan keselamatan rakyat. Tapi kalau contohnya pihak agung pernah menelpon secara jelas supaya ada wujud dipanggil embargo dalam berpolitik. Embargo kita saja tahan sekejaplah dengan sibuk politik, utama apa yang patut di parlimen dan juga di negeri-negeri. Maka itu yang paling utama untuk supaya rakyat berfikir. Dan dapat saya semua juga perlu kita lihat kata yang bahawa Dewan Undangan ini adalah untuk rakyat. Yang sudah ada ni saya rasa cukuplah untuk setakat ini saja. Dan nombor ada politik. Sebab kita pun hanya tinggal ada berbaki setahun dua je untuk pilihan raya akan datang. Jadi itu yang paling penting. Kalau tidak kita asyik berpolitik, akhirnya rakyat juga akan jadi mangsa. Rakyat juga dapat apa nikmat itu telah pun dijanjikan. Dan akhirnya rakyat yang menderita kerana permainan politik pihak-pihak tertentu ini. Jadi ini penting. Dalam walaupun saya ingin katakan bahawa itulah dinamik dalam berpolitik. Dia tidak ada yang stagnan, yang tetap ataupun berdiri, itu tidak. Dia boleh berubah dan leadership style itu based pada keadaan. Ataupun dipanggil leadership situational leadership style. Sebabnya apa pun yang berlaku sekarang ini, kita berdoakan agar negeri Perak dapat teruskan segala pembangunan yang telah pun dinyatakan ataupun telah dijanjikan, dan tak lama lagi akan kelulusan pembentangan Dewan Undangan ini. Kita harap 59 dut yang ada dan juga eksekutif yang dilantik ini terus berfikir dan utamakan apa yang patut untuk mengutamakan pembangunan dan juga kesejahteraan. Ini bagi saya prioriti. Okey, Datuk. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Baiklah, Datuk Ismail Sualman, Profesor Datuk Dr. Ismail Sualman tadi ada menyebut tentang dalam suasana bila kita bercakap tentang politik harus juga diambil kira berkaitan dengan pandemik COVID-19 itu sendiri. Saya ingin kembali kepada Dr. Muhammad Taufik. Dok, kita melihat sebelum usul undi percaya terhadap Menteri Besar sehingga menyebabkan Datuk Seri Faizal Azumu itu tersungkur, terdapat satu lagi usul yang diketepikan seketika, iaitu belanjawan negeri Perak untuk tahun 2021. Jadi melihat senario yang lebih besar, kita dalam berdepan dengan COVID ini. Jadi apa sebenarnya keutamaan ahli politik ini, Dok? Setiap wakil rakyat ni sebenarnya perlu ada jiwa negarawan. Ya? Walau berada dalam pelbagai situasi ataupun keadaan yang cukup genting, tetapi perlu lihat, kita kena tonjolkan negarawan yang mampu untuk memikirkan soal rakyat. Ya, kalau pemimpin itu sendiri melihat kepentingan politik itu sebagai kepentingan yang cukup utama kepada diri mereka, saya khawatir satu hari nanti ke mana mereka nak bawa negara kita ini. Adakah negara kita ini akan tergelincir daripada yang sepatutnya ada? Ya, dan kita lihat di Perak itu sendiri contoh yang cukup memberi pengajaran yang besar. Sebab itu titah tuanku cukup keras. Ya, kenapa dalam keadaan yang hari ini kita masih lagi bergelut dan akhirnya memunculkan seorang menteri besar? Ya, bagi saya dalam konteks kita bernegara dan sebagai seorang negarawan, perlulah kita ingat bahawa kita naik ke kedudukan kita sebagai menteri besar ataupun adun ataupun Perdana Menteri sekalipun, kita dilantik oleh rakyat. Rakyat memahati kita. Jangan sampai rakyat itu sungguh muak dan akhirnya benci ahli politik. Nah, jadilah ahli politik sepenggal. Ya, jadi ahli parlimen sepenggal, adu sepenggal. Itulah yang sebenarnya yang telah dilakukan oleh kebanyakan ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri. Dan akhirnya menyebabkan rakyat menilai. Ya, maka rakyat ini ada kuasa yang cukup besar dalam pilihan raya umum. Jangan ketepikan pandangan rakyat. Jangan hiraukan sehingga menyebabkan rakyat itu merasakan diri mereka itu diketepikan, ditinggalkan, dan akhirnya kesan itu kepada ahli-ahli Dewan Undangan Negeri dan ahli parlimen. Sebab itulah kita lihat belanjawan ini bukannya belanjawan untuk
negeri sahaja, tetapi belanjawan yang dibentangkan untuk frontliners, ya, untuk rakyat, untuk ibu tunggal, untuk masjid-masjid ataupun mana-mana tempat pun, ya. Belanjawan itu sebenarnya asas adalah rakyat. Tetapi apa yang berlaku, ya, kita lihat belum lagi dibawa untuk diluluskan, dibentangkan dan akhirnya tergolek begitu saja. Inilah yang berlaku. Susah kita dapat seorang negarawan, ya, mesti munculkan semangat itu peringkat Dewan Undangan Negeri ataupun peringkat Parlimen. Itu yang perlu ada. Doktor, ialah kesan daripada apa yang berlaku itu dari segi kestabilan politiknya ialah kita boleh tengok 50-50 lagi sekarang ni. Dari segi kelangsungan ekonominya, kesejahteraan rakyatnya. Tetapi di peringkat persekutuan, di peringkat parlimen, belanjawan rang undang-undang perbekalan 2021 belanjawan atau lebih dikenali sebagai belanjawan 2021 boleh dikatakan diterima di dua blok, kerajaan dan juga pembangkang di peringkat dasar hari itu kalau kita dapat lihat. Jadi sebenarnya ialah jadi perkara ini bila berlaku di Perak dia menimbulkan rasa muak rakyat lah, terutama sekali dalam keadaan ekonomi dan juga kesan daripada COVID-19. Jadi apakah kematangan ahli-ahli politik kita di peringkat persekutuan di Dewan Rakyat ini tidak seiring dengan ahli politik di peringkat negeri, di peringkat DUN ini? Diterima bagaimana? Ada ahli parlimen daripada Pakatan Harapan pun menolak, ya, rang pembekalan tersebut dalam peringkat jawatan kuasa. Itu tidak menunjukkan bahawa penerimaannya sepenuhnya, ya, walaupun kerajaan telah melakukan beberapa kesesuaian kepada bajet 2021, tapi akhirnya kita lihat sentimen untuk menentang bajet itu, ya, undi untuk menentang bajet itu tidak sampai yang sepatutnya diperlukan oleh rakyat, ya, yang diharapkan dan dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Si Paduka Baginda Tuan Agong. Dan saya melihat sebenarnya apa yang berlaku di Perak itu, ya, dan di peringkat persekutuan itu adalah satu kelemahan dalam kalangan ahli-ahli politik, ya, pemimpin politik untuk mengawal, ya, isu-isu di peringkat negeri. Sudah pasti, ya, kalau kita lihat kalau seorang kepimpinan ataupun presiden itu berjaya mengawal partinya, sudah pasti isu-isu kemelut di peringkat negeri itu tidak akan cetus lagi. Ya, kita tidak mahu Perak ini berjangkit ke negeri-negeri lain. Kita lihat di Johor itu speakernya daripada Parti Amanah. Dan kemudiannya kita lihat Menteri Besar itu daripada Parti UMNO. Masih ada lagi bersatu dalam negeri tersebut. Dan akhirnya, ya, sesiapa yang memegang tampuk kuasa itu perlu menilai adakah kedudukan mereka itu sebenarnya untuk menjaga rakyat ataupun akhirnya merosakkan kehidupan rakyat. Maka saya melihat apa yang berlaku pada ketika ini iaitu tidak wujud satu keselarasan antara peringkat persekutuan dengan peringkat negeri dan akhirnya menyebabkan keadaan kucak-kacir. Ya, di peringkat negeri pun kucak-kacir, akhirnya peringkat persekutuan kita pun tak tahu apa boleh berlaku sebulan dua lagi. Itu merisaukan rakyat ni, berada dalam keadaan tunggu-tunggu, ya, ketakutan, esok betul kerajaan ke? Itu yang akan berlaku dalam negara kita kalau kerajaan, pemimpin politik, ya, tidak melihat dan mempertimbangkan bahawa keperluan untuk menjaga rakyat itu sebagai keperluan utama. Okey, Doktor. Begitu cantik sekali ulasan itu. Baiklah, kita akan berhenti rehat sekali lagi. Teruskan bersama Soal Rakyat. Anda masih lagi bersama kami dalam Soal Rakyat yang membincangkan topik pada hari ini, impak gelombang politik di Perak. Baiklah, Doktor. Kita banyak membicarakan tentang kerjasama politik antara parti-parti di dalam Perikatan Nasional dan juga kita melihat bagaimana apa yang berlaku di Perak itu mungkin boleh menjangkiti negeri-negeri lain dan kesannya juga terhadap kelangsungan ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat. Baiklah, untuk pusingan terakhir dalam Soal Rakyat ini, saya ingin membangkitkan soal kerjasama di dalam gabungan politik itu sendiri. Sebelum wujudnya Perikatan Nasional, UMNO dan PAS berjaya menjalinkan kerjasama politik melalui satu platform yang dikenali sebagai Muafakat Nasional. Juga telah wujud piagam bagi menyatakan hala tuju kerjasama antara UMNO dan PAS dan kerjasama ini boleh disimpulkan mendapat sokongan dan juga perhatian daripada rakyat bahawa ia mampu membawa
satu nafas baru kepada politik tanah air. Jadi setelah apa yang berlaku di Perak dan banyak perkara-perkara lain, insiden-insiden, isu-isu yang berlaku kebelakangan ini, jadi bagaimana impaknya kerjasama muafakat nasional ini dalam kita berbicara mengenai kehadapan menjelang PRU 15 ke, ataupun kita ada 3 pilihan raya kecil yang bakal menjelang di Batu Sapi, Bugaya dan juga di Greek. Dok. Saya lihat rakyat ni keliru sekarang. Nak pilih mana, PN ke, MN ke, BN. Jadi jenama itu pelbagai, rakyat keliru. Jadi kita kena lihat ya bagaimana kerajaan yang sedia ada sekarang perlu menentukan satu platform yang khusus untuk bertanding dengan PRU 15. Kita kena belajar daripada Pakatan Harapan bagaimana mereka melakukan pengorbanan politik. Sebab itulah Sun Tzu, ya, kalau kita refer Sun Tzu, teknik berperang itu dibawa masuk ke dalam politik, strategi berpolitik. Ya, contohi Pakatan Harapan, pengorbanan politik dilakukan oleh DAP, kemudian oleh Amanah untuk bertanding dalam satu lambang iaitu PKR. Dan akhirnya itu mewujudkan satu kemenangan bergaya dalam PRU 2018. Dan UMNO Bersatu dan PAS ya perlu melihat ini sebagai satu kebaikan yang boleh dicontohi oleh mereka. Apatah lagi kalau nak dapat sokongan daripada undi Melayu, ya, wujudkan satu kerjasama dalam sebuah parti menjelang PRU 15. Umum awal-awal saya lihat komunikasi daripada pihak Muafakat Nasional ni agak perlahan, ya. Misalnya kalau kita lihat isu-isu semasa itu tidak ditangani dengan agresif, dengan sebaiknya, akhirnya rakyat tertunggu-tunggu. Dan bagi saya yang paling penting hari ini umumkan segera. Kita sekarang duk menunggu-nunggu putusan kita menunggu tarikh PRU 15. Tetapi adakah parti-parti ini telah bersedia agihan kerusinya dan bagaimana manifestonya, bagaimana pilihan partinya. Jangan buat rakyat keliru. Ya, kalau sekarang telah ditetapkan sebuah parti nak ditandingi iaitu Parti UMNO menggunakan lambang Parti UMNO, ya, rakyat telah bersedia, UMNO telah bersedia. Kenalah lakukan pengorbanan politik kalau nak mendapat kejayaan. Kita tengok Pakatan Harapan, akhirnya lepas menang mereka berpecah ikut blok parti masing-masing. Boleh lakukan keadaan sedemikian. Maka rebranding itu bagi saya dalam keadaan sekarang itu tidak lagi sesuai. Ya, masa yang lama diperlukan untuk memperkenalkan ya jenama MN, PN, BN. Ini semua ini akan menyebabkan kelemahan kepada sokongan rakyat kepada kerajaan. Jangan kita duk lihat jenama-jenama ini penting, tetapi kita lihat bagaimana penerimaan rakyat itu daripada peringkat awal. Kukuhkan kerjasama, perlu mesyuarat. Kalau kita lihat BN cukup solid dia punya organisasi. Bagaimana ada pengurusi hubungan setiap negeri. Perikatan Nasional, MN, di mana? Tak nampak lagi. Jadi ini sebenarnya kelemahan-kelemahan dalam konteks kerjasama yang perlu diperbaiki. Kalau kita nak cerita di sini tak cukup masuk. Tetapi apa yang boleh kita lihat, bagaimana kerjasama itu boleh dikuatkan dalam sebuah gabungan sahaja. Tapi doktor, dalam Pakatan Harapan PH, ialah segmen masyarakat itu Melayu, Cina, India, dan dibagi Cina, kelompok Cina, pengundi Cina untuk DAP, Amanah untuk Melayu, PKR untuk campur. Tapi ialah yang MN, BN, PN ini 3 parti Melayu yang utama merebutkan satu kawasan yang mempunyai orang Melayu. Jadi bagaimana? Dan juga situasi di mana ahli-ahli Parlimen Bersatu itu sendiri pun dahulunya datang daripada UMNO. Bagaimana? Jadi itulah yang perlu formula apa yang diperlukan? Formula ini bila-bila masa saja boleh muncul formulanya. Tetapi bagaimana ya parti-parti teras Melayu dalam MN, PN dan BN ini nak mendekati golongan-golongan bukan Melayu itu untuk ditarik masuk dan mengundi, menyokong ya satu lambang saja dalam PRU 15 ya. Kerja itu kena mula segera. Kita tak boleh nak lihat sebuah kejayaan itu datang secara tiba-tiba. Mesti melakukan satu kerja kuat ya nak dapat sokongan. Kita tengok dalam beberapa pilihan raya kecil sebelum ini dan yang akan datang. Adakah jenama itu memainkan peranan ataupun ya kekuatan kerjasama itu sebenarnya mempengaruhi sokongan kepada parti yang menang dalam PRK sebelum ini. Tapi doktor, sekarang ini dalam kerajaan Perikatan Nasional di Putrajaya ketika ini, Barisan Nasional mempunyai 42 kerusi di Parlimen. Walaupun tidak menyertai secara formalnya Perikatan Nasional, tetapi mereka menyokong Perikatan Nasional untuk membentuk kerajaan.
Jadi mungkin rakyat ingin mengetahui adakah senario politik yang berlaku di Perak itu membawa isyarat tertentu daripada Barisan Nasional kepada Perikatan Nasional. Sudah semestinya ada mesej yang cukup jelas di negeri Perak, iaitu jangan ketepikan parti dominan dalam BN. Kerana mereka ini mempunyai kursi yang banyak dalam BN. Dan kemudiannya sanggup untuk berkorban, bekerjasama dengan bersatu untuk membentuk kerajaan persekutuan. Kita lihat sebelum ini, BN itu cukup cantik sebagai satu platform yang cukup baik. Kerana kita lihat tahun 1973, PAS juga bekerjasama dengan UMNO dalam BN. Bersatu itu DNA daripada UMNO. PKR itu DNA juga daripada UMNO. Kenapa dalam konteks untuk berhadapan dengan pembangkang dalam PRU 15 tidak boleh diketepikan perbezaan tersebut? Dan saya yakin sebenarnya BN itu ada kekuatannya tersendiri untuk berhadapan dengan PRU yang akan datang. Maka yang boleh dilakukan sekarang bukan sahaja untuk mengetengahkan manifesto, tetapi bagaimana untuk mendekati golongan bukan Islam, golongan bukan Melayu. Ini adalah segmen-segmen masyarakat yang perlu didekati juga. Kerana negeri-negeri bukan Melayu, misalnya kita lihat di Selangor yang majoritinya ada juga melibatkan bukan Melayu, bukan Islam, itu perlu didekati. Kalau kita nak bertanding dalam PRU, mesti juga kita perhatikan dan pertimbangkan jumlah sokongan, populasi di peringkat-peringkat tertentu. Jangan kita ingat tanpa kerjasama politik dengan parti-parti lain, kita boleh berjaya. Itu telah dinafikan oleh sejarah. Tidak pernah berlaku lagi sebuah parti sahaja yang boleh menang sendirian dan mentadbir kerajaan di Malaysia ini. Tidak pernah berlaku. Tapi Dok, dalam kita berbicara tentang kemeluk politik yang berlaku sekarang ini juga, kita melihat Kerajaan Perikatan Nasional itu Bersatu dan PAS dan juga GPS tak banyak kerenah. Mereka ikut, okey betul kita dalam keadaan pandemik sekarang ni. So kita perlu kerja dengan apa yang kita ada, pertahankan kerajaan. Tetapi yang banyak bersuara ni di peringkat UMNO, yang kadang-kadang kita melihat Kerajaan Perikatan Nasional tidak kukuh disebabkan UMNO. Saya pasti mesti ada beberapa sebab yang menyebabkan pemimpin-pemimpin UMNO, ahli UMNO itu mewujudkan rasa tidak puas hati, menunjukkan mereka itu tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh kerajaan. Adakah rasa tidak puas hati itu telah ditangani baik oleh kerajaan, oleh parti yang lain, ataupun kedudukan mereka itu dalam kerajaan? Fikir secara rasional lah kita lihat. Berapa ramai ahli parlimen UMNO yang jawatan sebagai Menteri Kanan peringkat persekutuan. Berapa ramai adun UMNO yang jadi Menteri Besar di negeri-negeri yang mereka mempunyai kursi yang lebih banyak berbanding dengan parti lain. Mereka bertolak ansur dan mereka sebenarnya memerlukan satu platform untuk bergerak dan bekerja untuk rakyat. Kalau setakat jadi pengikut, sampai bila UMNO nak jadi pengikut? Sudah lama UMNO sudah jadi pengikut. Sinilah sebenarnya titik permulaan kepada politik yang hendak diketengahkan. Kalau betul kita nak kerjasama dalam sebuah gabungan, panggil semua parti-parti dalam komponen PN. Duduk berbincang. Jangan kita jadikan luar daripada mesyuarat itu sebagai satu kawasan untuk buat keputusan. Sedangkan telah diputuskan sebelumnya dalam mesyuarat. Okey Dok, soalan akhir kita pada petang ini. Kita melihat negara kita sedang sedaya upaya menangani kesan daripada COVID-19 ini terhadap kestabilan ekonomi serta menjamin keselamatan hidup rakyat. Jadi setujukah doktor jika berterusanlah berlaku kecelaruan politik di tanah air kita ini, maka rakyat akan terdedah kepada bencana dalam bencana kerana kerajaan tidak kukuh, belanjawan tak diluluskan. Dok. Dia bukan setakat bencana, mewujudkan kiamat politik kepada parti-parti politik yang sedia ada di negara ini. Rakyat itu akan berhadapan dengan satu situasi yang tidak menentu. Bagaimana kita bertukar-tukar kerajaan, bagaimana kehidupan rakyat itu akan berada pada tahap yang tidak boleh kita tetapkan stabilnya. Ekonomi itu, pelabur-pelabur itu lari. Itu pasti berlaku. Maka saya nak nasihatkanlah bagaimana ahli-ahli parlimen, ahli-ahli politik, kalau kita berkhidmat kepada rakyat, kita perlu serahkan 100% diri kita kepada rakyat. Pertimbangkan bagaimana kehidupan rakyat itu perlu diutamakan. Betul, kita berbeza pandangan politik. Kita berbeza daripada ideologi politik. Kita berbeza daripada apa-apa yang sepatutnya kita perlu letakkan persamaan. Tetapi untuk rakyat, ahli-ahli parlimen, pemimpin-pemimpin parti politik perlu fikir semula dan pertimbangkan bahawa rakyat
kali pertama dalam sejarah dunia. Ya, rakyat Malaysia sedang bergelut dengan kehidupan mereka di luar sana. Sampai bila lagi kita nak membuatkan rakyat itu meluat dan tidak suka kepada pentadbiran yang tidak mempunyai satu ketetapan dalam isu-isu ataupun apa yang boleh kita angkat sebagai untuk memastikan kebajikan rakyat itu perlu diutamakan. Jangan kita biar rakyat menolak ya ahli-ahli politik sehingga menyebabkan mereka itu sudah bosan dengan politik negara. Baiklah. Itu tadi kupasan kita bersama dengan Dr. Muhammad Taufik Yaakob yang merupakan penganalisis politik dari Universiti Malaya, dan juga terdahulu kita bersama dengan Profesor Datuk Dr. Ismail Sualman, penganalisis politik dari UiTM Shah Alam. Jadi doktor, kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Jadi apa jua yang dibincangkan hari ini, kita hanya mahu melihat bahawa rakyat itu sentiasa mendapat perhatian dalam suasana pandemik COVID-19 ini, kerana kesan impak gelombang politik yang tidak menentu ia membawa kesan terhadap kestabilan negara kita dan juga kelangsungan ekonomi dan juga kesejahteraan hidup rakyat. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Muhammad Taufik kerana sudi bersama dengan kami di Soal Rakyat. Baiklah, saya Halim Muhammad. Sekian dahulu buat episod kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.